Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 14 April 2022 bersama dengan saya Nusyah Mama Amin. Ahli Parlimen Permatang Pauh Nurul Izzah Anwar menjagalkan Pakatan Harapan akan kalah dalam dua lagi pilihan raya umum sebelum berpeluang kembali ke Putrajaya. Dalam temu bual bersama Sinar Harian, Nurul Izzah berkata ia akan mengambil masa bagi gabungan itu untuk mencipta produk baru untuk orang ramai. Nurul Izzah berkata pengundi termasuk dirinya sendiri masih trauma dengan apa yang berlaku semasa pentadbiran PH selama 22 bulan. Bekas Naib Presiden PKR itu meramalkan PH akan mengalami kekalahan pada pilihan raya umum akan datang, tetapi begitu juga UMNO. Kuncinya, kata Nurul Izzah, adalah pengundi atas pagar yang tidak hadir mengundi semasa pilihan raya negeri Melaka dan Johor baru-baru ini. UMNO dan Barisan Nasional memenangi kedua-dua pilihan raya negeri dengan baik walaupun dengan kurang daripada 50% bahagian undi. Rafizi Ramli sebelum ini menggesa PH supaya realistik tentang peluangnya pada PRU ke-15 dengan berkata adalah lebih baik untuk kekal dalam pembangkang dengan bermaruah daripada terlalu yakin akan memenangi PRU. Nurul Izzah turut menegaskan bahawa tidak akan ada jalan pintas untuk PH mendapatkan semula keyakinan rakyat dengan menyebut alasan kegagalan gabungan itu menunaikan janji PRU ke-14 sebagai faktor utama. Beliau baru-baru ini mengumumkan tidak akan bertanding dalam pemilihan PKR akan datang dan sebaliknya akan menumpukan perhatian untuk memikat pengundi atas pagar. Presiden PKR Anwar Ibrahim berkata, pihak Najib Razak tidak perlu berdolak dalik lagi berhubung rancangan perdebatan mereka dalam isu sapuran energi. Anwar berkata susulan cabaran daripada bekas Perdana Menteri itu, dia bersedia untuk berdebat pada bila-bila masa dan tanpa syarat. Sekarang dia mengulas mengatakan tidak wajar di bulan Ramadan. Harus mencecah ke bulan Syawal, awal bulan Syawal. Dia ditetapkan hanya satu portal kecil. Saya jawab harus terbuka. Mana-mana media besar, sama ada Sinar atau TV3 atau RTM atau mana saja. Tetapi jangan menyekat kebebasan media supaya rakyat boleh menilai. Jadi saya harap Datuk Seri Najib jangan berdolak dalik lagi. Dia cabar, saya jawab dan insya-Allah kita bertemu. Terdahulu pengarah komunikasi PKR Fahmi Fazil berkata, Anwar bersedia untuk berdebat dengan Najib pada bila-bila masa. Bagaimanapun Ketua Penerangan BN Selangor Isham Jalil berkata, debat itu perlu diadakan selepas Hari Raya, memandangkan bulan puasa adalah masa untuk menumpukan soal ibadah. Umat Islam dijangka menyambut kedatangan Syawal pada 3 Mei depan. Najib dan Anwar bersetuju untuk berdebat mengenai usaha menyelamatkan syarikat Sapura Energy Berhad pada minggu lalu. Kita ke perkembangan berikutnya. DAP tidak akan menerima mana-mana katak politik dan bekas adun Pengkalan Batu Nur Hizam Hassan Bakti boleh melupakan hasratnya untuk kembali ke parti itu. Setiausaha Agung DAP Anthony Loke berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai hasrat Nur Hizam yang disuarakannya baru-baru ini. For Nur Hizam, the case is of course very clear. He hop out when we are down. So right now he wants to come back. He thinks that right now he has lost in the state election. He wants a new platform. He wants to come back. Forget about it. We tell him forget about it. We have many other good and capable candidates in the lineup. Utusan Malaysia sebelum ini melaporkan Nur Hizam berhasrat mahu bertanding di kerusi parlimen pada PRU akan datang dan bersedia menjadi ahli DAP atau UMNO semula. Pada PRM Melaka yang lalu, Nur Hizam gagal mempertahankan kerusi Dun Pengkalan Batu sebagai calon bebas yang dimenanginya ketika PRU ke-14 sebagai ahli DAP. Sementara itu, Loke berkata, DAP menghormati keputusan veteran parti Lim Kit Siang yang menolak jawatan mentor parti. He give us full support to the new leadership, but he thinks that it's better for him not to have any official title.
in the party. So he has made it very clear that he will support us, give us all the guidance and whatever advice we need from him, he will continue to help and give us the support, but without any official title. Sementara itu, Bersatu masih terbuka untuk terus mengadakan perbincangan dengan mana-mana parti mengenai kerjasama pada PRU15, kata Presidennya Muhyiddin Yassin. Pengerusi Perikatan Nasional itu berkata, perbincangan yang lebih aktif mungkin akan diadakan selepas Hari Raya. Kita akan cuba usahakan. Ini bukan saja bergantung pada pihak saya, tapi lebih baik daripada pihak-pihak yang lain yang berpendapat ataupun sependapat bahawa langkah sebegitu adalah wajar untuk kita menentukan kemenangan kita dalam pilihan raya yang akan datang. Muhyiddin berkata demikian ketika diminta mengulas sama ada masih terdapat inisiatif yang dilakukan Bersatu untuk mengadakan pertemuan dengan parti-parti lain ketika ini. Sebelum ini, Muhyiddin dilapor mengadakan pertemuan dengan beberapa parti politik termasuk Pejuang dan Warisan bagi membincangkan strategi menghadapi PRU ke-15. Bagaimanapun pengerusi Pejuang Dr. Mahathir Mohamad mendakwa Muhyiddin menemuinya bagi meminta sokongan untuk menjadi Perdana Menteri sekali lagi. Bila nak bergambar ni, bermacam-macam ragam dia. Semua dah bersedia? Amin pula. Baju pula sama dengan dinding. Perhatian! Tahun ni, dinding kena cantik, gambar kena asyik. Jom, cat! Baik! Bukan cantik je, selamat pun penting tau. Jadi gunalah Ribbon Virus Guard, terbukti efektif menentang virus dan bakteria. Macam inilah baru seronok. Amin, cepat. Kita nak ambil gambar ni. Nippon Paint Virus Guard, perlindungan untuk sisi keluarga. Berita seterusnya. Beberapa wakil rakyat pembangkang bersuara selepas Mahkamah Tinggi Johor Bahru yang menolak permohonan penangguhan hukuman ke atas Sam Keating sementara menunggu rayuan. Mahkamah memutuskan Sam perlu mendapatkan kebenaran daripada Mahkamah Rayuan dahulu sebelum memohon penangguhan hukuman. Beberapa wakil rakyat pembangkang berkata, keputusan itu tidak adil memandangkan sudah ada duluan yang membenarkan penangguhan itu. Ahli Parlimen Bayan Baru Sim Zizin berkata, jika bekas Perdana Menteri Najib Razak boleh diikat jamin dan ke mana-mana sementara menunggu rayuan, Sam juga patut dibenarkan begitu. Ahli Parlimen Ipoh Timur Wong Kah Woh pula berkata, keputusan itu mengejutkan kerana Sam tidak berisiko melarikan diri dan keputusan ini memerlukan semakan semula Mahkamah Rayuan. Sementara itu, DAP dan MCA juga menawarkan bantuan perundangan kepada Sam. Ketua Biro Perundangan MCA Chan Queen yang juga bekas Timbalan Pendakwa Raya berkata, pihaknya akan menghubungi keluarga Sam untuk menawarkan perkhidmatan secara percuma. Perkara sama turut ditawarkan Ram Kapal Singh yang merupakan pengerusi Biro Undang-Undang DAP. Sam yang dijatuhkan hukuman penjara 6 tahun dan denda RM6,000 atas kesalahan memandu secara melulu sehingga menyebabkan kematian 8 remaja pada 2017 akan memfalkan rayuan. Perbuatan syarikat penerbangan negara ini menaikkan harga tiket terutama ke Sabah dan Sarawak ketika Aidilfitri bakal tiba tidak ubah seperti menghisap darah rakyat. Timbalan Ketua Menteri Sabah Bermutaradin berkata demikian dalam satu hantarannya di Facebook. Menurut Bung, dalam beberapa minggu lagi, umat Islam akan menyambut perayaan Aidilfitri, justru ramai rakyat Sabah di Semenanjung mahu pulang ke negeri itu. Bagaimanapun katanya amat menyedihkan apabila mereka terpaksa membatalkan hasrat itu akibat tidak mampu untuk membeli tiket penerbangan yang mahal. Katanya tiket ekonomi satu hala ke Sabah dan Sarawak ada yang mencecah RM2,800 ke RM3,600 dan ia tidak seharusnya berlaku. Selain itu katanya ada syarikat penerbangan meletakkan syarat semua penumpang wajib mendaftar masuk melalui kios yang disediakan dan bayaran RM100 dikenakan sekiranya penumpang mendaftar masuk melalui kaunter yang mana ini tidak adil buat rakyat yang kurang faham dengan teknologi terkini.
Semakan bernama baru-baru ini mendapati tiket penerbangan melonjak sehingga RM2,000 iaitu peningkatan kira-kira 566% menjelang tempoh perayaan Aidilfitri dari 29 April hingga 8 Mei. Semalam Ketua Menteri Haji Jino mendesak Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Pengangkutan untuk mencari jalan bagi mengurangkan harga tiket penerbangan tersebut. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nusha Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.